Apabila Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastalifannahum fil ardh kama stalafal ladzina min qablihim. Baca sampai ke akhir ayat. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku berjanji, kata Allah, kepada mereka yang beriman dan beramal soleh akan diberinya kerajaan di muka bumi ini seperti mana aku beri kepada mereka sebelum, kata Allah. Maknanya Allah berjanji nak bagi kerajaan kepada mereka di muka bumi ini di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Hari ini kalau PAH ni beriman beramal soleh, lama dah Allah bagi dia perintah. Kenapa hari ini tidak? Karena penilaian beriman beramal soleh di sisi Allah, balik buka kitab tafsir, siapa dia manusia beriman dan beramal soleh. Sebab tu UMNO, jangan rasa kita ni tersinggung tentang Islam. Ada setengah ahli UMNO dia anggap kita ni Islam, kata Islam ni Islam, kata Islam. Lupa ada orang Islam, kita tak orang Islam. Islam ke UMNO ni? Maknanya tuan-tuan, bila Allah cerita diberinya kuasa pemerintah kepada mereka beriman beramal soleh, dalam kitab tafsir cerita siapa dia mereka beriman beramal soleh. Saya nak beritahu tuan, orang yang beriman beramal soleh ialah mereka yang memerdekakan negara, adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Pas jangan ambil dada. Yang merdekakan negara UMNO, pas masa kita nak merdeka dulu, dia layak buruk daripada dulu sampai ke hari ni, puak-puak. Kita sebut nak merdeka, dia kata tuan-tuan, pelawak puak ni bukan merdeka, mentega, kata dia. Balik buka buku A. Samad Idris, bagaimana pelawak PAH. Bila kita sebut merdeka, dia kata mentega. Kita kata kita nak bangunkan negara, dia kata nak bangun gono, nak buat kilang jarum patah pun tak boleh. Betul tak Pak Pai? Nak buat jarum patah tak boleh. Hari ni kita merdeka, kita buka kilang Proton Saga, berapa puluh jenis jarum lah. Bukan kita buat kilang jarum, kita buat kilang proton. Berapa banyak jarum dalam kereta proton. Maka dia cabar kita, seolah-olah nak merdeka ke mana, nak buat jarum patah pun tak boleh. Sebenarnya tuan-tuan, bila sebut memerdekakan negara itu wajib, maka kita rujuk pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab tu saya bersandarkan fakta. Saya bukan cakap dengan hawa nafsu saya, tuan. Imam Syafi'i sebut dalam kitabnya, sesebuah negara Islam dengan mula-mula, walaupun pernah dijajah, takkan hilang fiqh Islam dalam sebuah negara itu adalah menjadi fardu wajib atas pribumi negara itu untuk memerdekakannya. Pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka sesebuah negara Islam, saya tetap memperkatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Jangan siapa ubah kepada negara kebajikan, karena pandangan Imam Asy-Syafi'i menyebut sesebuah negara Islam walau pernah dijajah, maka Malaysia negara Islam, tuan. Bukti betapanya saudagar Islam di Kuala Berang dengan terjumpanya batu bersurat pada tahun 1292 menunjukkan bahawa Islam dah bertapak di tanah Melayu. Apabila para misuara memeluk Islam pada tahun 1414 mengambil gelaran sebagai Megat Iskandar Shah, maka Melaka menjadi pusat perdagangan dan Melaka juga menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad ke-15, maka tanah Melayu menjadi negara Islam. Maknanya tuan-tuan, kita takkan ubah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab bernegara ini, ada dua jenis, tuan. Satu disebut Darul Islam dan satu disebut Darul Kufar. Hari ini apakah negara kita negara kafir? Tidak. Kalau tidak negara kafir, Malaysia adalah negara Islam. Walaupun pernah dijajah, kita tak nafi, kata Imam Syafi'i. Memang tanah Melayu telah dijajah selama 446 tahun. Negara dijajah sejak jatuh Melaka pada tahun
1511. Datang Belanda 1641. Datang British di Pulau Pinang 1786. Datang British di Singapura 1819. Datang British di Perak 1824. Datang British Selangor 1875. Datang British Pahang 1888. Datang Jepun 1941. Balik Jepun 1945. Datang semula British 1946. Datang komunis 1948. Merdeka 1957. Jelas 1957 merdeka. Tolak jatuh nakal 1511. 446 tahun negara dijajah. Benar kata Imam Al-Syafi'i, sesebuah negara Islam walaupun pernah dijajah, tegas Imam Al-Syafi'i, takkan hilang fiqh Islam dalam sebuah negara itu. Apa mana status negara Islam takkan hilang. Jelas Malaysia tetap berstatus negara Islam pandangan Imam Al-Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, wajib negara itu dimerdekakan. Pribumi negara itu wajib memerdekakannya. Siapa yang melaksanakan fardu wajib merdekakan negara, UMNO lah yang melaksanakan fardu wajib. Jelas UMNO lah orang yang beriman beramal soleh mengikut pandangan Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan, ini yang dimaksudkan manusia yang beriman dan beramal soleh, yang mengeluarkan rakyat daripada kejahilan. Juga ala mereka beriman beramal soleh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimat. Tuntut ilmu adalah wajib di kalangan kamu Islam lelaki dan perempuan. Siapa yang bagi ilmu pengetahuan? Orang pah yang boleh baca harakah tu sekolah kita buat. Orang pah yang jadi wakil rakyat pun belajar sekolah kita. Orang pah yang mengaji sekolah Arab dapat bantuan kita. Mananya siapa mengeluarkan rakyat dari kejahilan? UMNO lah yang memperjuangkan rakyat, keluarkan rakyat berkejahilan. Jelas UMNO berketepatan mereka yang beriman dan beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, buat sekolah tu syiar, menuntut ilmu di sekolah tu syariat. Kita tak pernah dabik dada seolah kita ni laksana Islam, tapi pada pelaksanaan terbukti sekolah yang kita bina tu adalah syiar dalam Islam. Menuntut ilmu di sekolah adalah syariat. Cuba tanya Pak, berapa bukti sekolah dia buat? Hari ini yang buat sekolah tak Islam. Yang pergi belajar di sekolah tu saja Islam. Yang buat sekolah tu kita. Yang belajar tu dia. Yang diri masjid tu kita Syiah. Yang tumpang semayang dia. Masjid kita buat, tumpang semayang dia. Tanya Nek Aziz, berapa putih masjid dia buat? Saya dapat maklumat di Kelantan, awal dulu Nek Aziz kata tak ada sebutir so masjid dia buat. Kemudian ni terdengar pula kata sebutir dia buat. Tak siap. Sampai hari ni kita siap walau sebutir masjid di Kelantan. Maknanya syiar dan syariat. Diri masjid syiar, semayang di masjid syariat. Kalau nak baca pahala, siapa lebih besar pahala? Antara orang yang buat masjid dengan tumpang semayang di masjid. Yang buat masjid kita, takkan yang tumpang semayang pahala lebih pada orang buat masjid. Yang lantik imam kita, yang bayar allowance kita, yang berebut mereka. Takkan yang berebut tu Islam. Yang buat jalan tu syiar. Kegunaan umum jalan tu syariat. Kita belajar kata guru, kalau buang duri di jalan boleh pahala, betul tak? Lo tanya Pak, mana lebih besar pahala antara buang duri di jalan dengan buat jalan? Kenapa dia kata UMNO tak Islam? Tapi kita tak habis dada dia kakak. Sedangkan perkara syiar dan syariat adalah juga ciri manusia beriman dan beramal soleh. Maka UMNO melaksanakan syiar dan syariat di negara ini. Ya, maknanya
Adik kakak, kalau baca tentang sifat manusia beriman beramal soleh, cukup jelas mengeluarkan rakyat daripada kejahilan. Saya tak nafi. Saya bersyukur, berterima kasih. Sejak lepas merdeka, saya bukan nak adik dada dia kakak. Saya masa umur 5 tahun dulu, saya dah boleh baca buku pada tahun 59-60. Umur 5 tahun saya boleh baca buku dah.